So inilah dia rendang asam ikan cencaru selinak kulit. Ikan cencaru yang kita dah selinak kulit dia, buang jaket dia tu. Terus ada pakai dah for winter. Lah ni dah spring summer, hang buka jaket hang tu. Ikan ni kalau kita buang, kita bugang kunyit, kita goreng sedap ni. Isi tang hitam ni, ni memang favorite aku. Bila kita goreng biasa bengong pun sedap makan sebagai ikan goreng. Kita nak buat rendang asam. Rendang asam ni macam masak asam lah, tapi ni style orang tua lah. Orang tua punya masak simple-simple. Kita perlu gaya asam Jawa, bawang. Ni sebab bawang biasa pun tak apa, sebab aku ada bawang Holland, jadi sayang takut bawang tu busuk, aku pakai siap-siap. Bawang merah, halia dan juga cabai. Cara-caranya sat. Goreng ikan cencaru tu berkunyit. Sekali kita nak lepas masuk dalam rendang asam tu. Lepas tu hampa ciang masuk bawang, halia. Kalau hampa nak bos sekali cabai Melaka kecil tu pun boleh lah, kalau aku nak bagi bedah. Sat ni duk gagau tangan lagi sebelah. Tak payah nak garing sangat. Kita masukkan air asam Jawa. Masuklah semua tu pun. Tak apa. Bukan mampu semua makan tu. Sebab dia kita bagi rasa gigit tu. Kalau hampa nak berkuah, hampa tambah air saja. Ni hampa nampak je bengong-bengong macam ni, tapi dia punya pembuka selera. Ikan ni dah goreng, kita pelepah masuk satu-satu. Ingat tak pula. Tak usah masak lama lah. Pasal apa? Dia dah bermasak. Jadi kita buat masuk. Last tu bawang. Abuan dia kita nak pepak-pepak rangup-rangup macam tu. Nak bagi hiasan sikit lah. Okay. Lepas tu last bawang. Cabai. Kita boleh lipstick sikit. Merah kat depan ni. Baru dah nampak segak. Lepas tu kacau-kacau biar dia mendidih. Sat saja. Untuk layukan binatang-binatang ni semua ni. Lagi kita boleh tutup api. Siaplah rendang asam orang tua-tua. So inilah dia rendang asam ikan cencaru selinak kulit. Ada orang hantar kuih biskut raya. Ada dry ice. Seronok lah. Feeling Puteri Kayangan. Ya. Terus aku display cookies dia. Tak rasa lagi, tak tahu ni sedap ke tak. Tapi sajalah ada orang tu berusaha hantar semua kan. Aku post lah atas ais ni. Nanti buka puasa pun nak rasa. Ali, janganlah kacau special effect dia tu. Mesti semua pakat-pakat naik badan lah kan. Mentega darah segala macam. Lemang, ketupat, rendang. Kuih raya, ayak gas, gerbung-gerbang, pangpung semualah. Tak apa. Kita akan ada puasa 6. Bagi mereka yang telah pun berpuasa, bermula pada raya kedua. Hari ini merupakan hari yang kedua untuk kita semua berpuasa sunat itu di bulan Syawal. Jadi kepada siapa yang tak start lagi, tak apa, ambil time, banyak lagi hari dalam bulan Syawal. Okey, selesaikan segala apa semua urusan hampa. Lepas tu dah tak ada buat kerja apa, kita duduk. Atau ni kalau siapa yang tak pernah nak puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, cuba kita try tengok. Boleh. Aku tahu hampa mesti rasa setan duk bisik, tak payahlah kita makan senang tu, tengok depa duduk makan bestnya. Boleh. Kita try ni insya-Allah. Okey? Insya-Allah kita try. Norma baru kita sebentar dengan COVID ni, dengan PKPB ni, kita start try tengok puasa. Okey? Okey, insya-Allah. Baik, kemarin Cik janji kata ada satu hadis qudsi tu yang Cik baca, dan satu ilmu baru juga bagi Cik, sebab Cik tak pernah lagi baca hadis macam ni. Yang mana hadis ini menerangkan secara detail tu tidak, tetapi secara orang kata tu ada harapan untuk kita orang-orang mukmin ni
diberikan satu keistimewaan ketika di padang mahsyar di hari akhirat nanti. Sebab apa? Sebelum-sebelum ni yang cik duk dengar mak cik Habak, ustaz-ustaz Habak, bila kita dengar tu kita rasa macam ya Allah takutnya. Okey, apa benda tu? Jom kita semua pakat-pakat tahu kata hari akhirat, hari pengadilan nanti merupakan satu keadaan atau masa yang sangat gusar, sangat perik, sangat menyiksakan dan sangat memalukan. Kerana apa? Kita semua diberitahu bahawa hari itu nanti segala keburukan kita, segala dosa kita akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari mahsyar tersebut dan akan diperlihatkan kepada keseluruhan umat manusia pada hari baiklah, ataupun hampa ingat aku ni baiklah, Datuk ni baik sangatlah, macam tak pernah buat dosa pun, itu ini baik sangat. Tapi aku sendiri yang tahu dosa aku dengan Allah tu apa. Allah, dosa-dosa lagu-lagu lah kan, tak adalah dosa besar, tapi ada. Okey, ada dosa tu. Kalau dosa tu tak dengan manusia, dengan Tuhan sendiri, kita tahu. Tapi kita dah tahu, kadang-kadang kita buat lagi. Yalah, manusia kan, mata kita ni bukan masum. Jadinya duk kecupuk lah ni. Ya Allah, macam mana lah aku ni tak mau bagi orang lain nampak. Kan di Instagram tu nampak macam perfect saja. Tapi esok ni daripada mahsyar tu pakai duk tengok video aku, Tuhan duk tayang. Sebenarnya Datuk Zaman ni macam ni. Ada juga dia jahat lah. Takutlah, malulah nak buka tang mana lah masa tu kan. Tapi bila kita baca hadis kursi ni, bukan kata kita senang, tapi kita rasa macam ya Allah, adilnya Allah itu sehingga sampai ke tahap itu ada keistimewaan bagi orang-orang mukmin ini kalau nak dibandingkan dengan orang kafir dan juga munafik. Apa dia? Hanya untuk cerita banyak sangatlah Datuk. Dia pun semua pakai duk tunggu. Jom kita tengok apa dia. Daripada Safwan bin Mukhris, dia berkata, seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar. Dia kata, Umar, pernahkah kamu mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang ucapan Allah kepada orang mukmin dengan cara berbisik? Ibnu Umar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, orang mukmin akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat dekat sekali, hingga ditempatkan dalam tirainya. Tanya, apakah kamu tahu dosamu, wahai orang mukmin? Orang mukmin itu menjawab, ya Tuhanku, aku tahu dosaku. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menyembunyikannya untukmu ketika di dunia dan pada hari ini aku telah mengampunkanmu. Lalu orang mukmin itu diberi catatan amal baiknya, sementara orang-orang kafir dan munafik akan dipanggil dengan suara yang keras di hadapan semua makhluk. Wa ta'ala, hadis riwayat Muslim. Apa makna kita di sini ya Allah? Makna kata kita ni orang mukmin. Namanya kita ni mukmin, tetapi sesungguhnya kita juga ada dosa-dosa yang kita masih lagi lakukan walaupun kita ni bernama orang-orang mukmin. Keistimewaan orang-orang mukmin ini ketika di padang mahsyar, ketika dihadapkan kepada Allah untuk diadili dosa-dosa kita dan pahala-pahala kita. Kita ini walaupun kita duduk dengar pada mahsyar tu kan bergelempang lah, apa orang semua banyak gedebuk, apa semua malu, takut, kaya, menjerit, apalah semua, pakat-pakat tak bercakap dengan mak bapak sendiri sebab pakat-pakat takut. Tetapi rupanya sekiranya kita ni adalah orang yang mukmin, ya, Allah akan tempatkan kita dalam satu kawasan tirainya. Mana kata orang lain tak boleh nampak apa yang kita ini, perbicaraan kita dengan Allah tidak dipertontonkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Mana kata masih lagi ada hijab antara mukmin dan kaum kafir yang lain dan munafik yang lain. Kita saja tahu. Kita jaga kita. Allah jaga aib kita sampai ke situ, sampai ketika saat itu. Dan bila Allah tanya kepada kita, tahu tak dosa? Kita akan jawab tahu. Sebab kita orang mukmin, kita akan tahu dosa kita, apa yang kita buat. Cuma kita takut saja Allah ampunkan kan tak, ataupun Allah tak ampunkan tak. Jadi bila kita kata
aku tahu akan dosaku ini ya Allah, maka Allah mengampunkan dosa kita. Itu jugalah Allah akan memelihara aib kita dan juga kejahatan kita daripada makhluk yang lain yang sedang berhimpun di padang mahsyar itu untuk menjaga, orang kata apa tu, ayak muka kita dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi bila aku baca hadis kursi ni, kuasa ya Allah leganya. Minta-minta besok ni kita pun kena doa di padang mahsyar itu, kita ni tergolong dalam apa? Tergolong di dalam orang-orang mukmin yang akan diadili di dalam kawasan tirai Allah. Supaya kita ini dijauhi daripada malu dan juga air muka kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Lega kan kita dengar ni? Makna kata kita ini ada special mukmin akan mendapat privilege di dalam tirai Allah ketika hari pembalasan nanti. Alhamdulillah, sonok. Okey? Baik. Itu saja. Jadi itulah dia penerangan tentang hadis kursi yang aku baca. Wallahu alam. Kalau salah itu adalah ilmu aku yang cetek. Masih lagi mendengarkan KFM Rentai Insaif Kota. Terima kasih untuk anda yang terus setia kepada KFM mendengarkan kami. Dan terima kasih juga untuk Kak Zah yang kini berada di Semarang. Boleh. Kita tangkai.